Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sampai muka surat 276 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qira'atihi. Jadi kita sampai kepada tajuk ar-ruku'u wa lawahiquhu. Jadi ar-ruku'u dari segi bahasa ialah al-inhina. Al-inhina maknanya kita membongkokkan badan. Wa lawahiquhu dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Maknanya cara pergerakan, cara mengangkat takbir, apakah bacaan-bacaan di dalam rukuk. Dan yang menyambung pergerakan rukuk tersebut ialah i'tidal. Jadi dalam fasal ni dia akan bincangkan i'tidal bersama-sama dengan rukuk. Qala al-Imam al-Ghazali summa yarka'u wa yura'i fihi umuran. Summa kemudian, maknanya setelah kita berdiri di dalam solat, bertakbir, membaca surah Fatihah. Kemudian Imam Ghazali kata summa kemudian yarka'u rukuk, maknanya membengkokkan badan. Wa yura'i dan memelihara fihi pada rukuk tersebut umuran beberapa perkara. Wahwa iaitu an yukabbira bertakbir lirruku'i kerana rukuk. Jadi pertama sekali ialah ibadat lidah. Masa apabila kita nak rukuk, ibadat pertama yang akan kita gabungkan semasa pergerakan rukuk ialah pergerakan lidah, membaca Allahu Akbar. Kedua, wa an yarfa'a mengangkat orang yang sembahyang tersebut yadaihi akan dua tangannya, ma'a beserta takbiratir ruku'i takbir rukuk. Jadi pergerakan kedua yang kita akan gabungkan bersama-sama dengan ucapan di lidah ialah mengangkat kedua tangan semasa hendak rukuk. Cuma kita dah bincang sebelum ni, Imam Ghazali radhiyallahu anhu apabila dia membincangkan tentang takbiratul ihram, dia kata tangan tadi hendaklah kita letakkan di bawah. Maksudnya bermula daripada bawah, lepas tu kita angkat kepada takbir. Jadi sekarang apabila kita sedang berdiri,
Dan apabila kita nak bertakbir untuk rukuk, persoalannya kita nak mengangkat tangan tu daripada mana? Maksud daripada perut ni, angkat terus ke, ataupun kita letakkan di sisi dulu. Kemudian baru kita angkat. Jadi kalau merujuk kepada hikmah mengangkat tangan, maka daripada perut ni kita letak ke bawah dulu. Letak dulu ke kiri, lepas tu letak dulu ke kiri kanan badan, baru kita angkat. Allahu, lepas tu baru kita rukuk bersama-sama dengan takbir tadi. Wa'in ya muddah, memanjangkan. At-takbir, ucapan takbir. Maddan, dengan sebenar-benar panjang. Ila, sehinggalah. Al-intihai, penghujung. Ila ruku'i, kepada rukuk tersebut. Jadi daripada kita berdiri tadi, dah habis kita baca surah, kita lepaskan tangan, irsal. Lepas tu bila kita start saja mengangkat tangan, kita mula mengangkat tangan, kita takbir. Allahu Akbar. Dan kita turunkan badan tadi, Allah, sampailah tangan kita ke lutut, baru Akbar tu habis. Jadi sepanjang pergerakan tadi disertai dengan takbir di lidah. Maknanya lafaz Allahu Akbar tu nak mengingatkan kepada kita bahawa pergerakan tu seluruhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita terzahir pergerakan tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang kita bergerak tadi, sebab bergerak ialah salah satu sebab kelalaian yang utama. Kalau kita duduk diam ni, kita masih boleh fokus lagi ingatan kepada Allah. Tapi apabila kita mula bergerak, maka akan berlaku kelalaian. Jadi untuk mengelakkan kelalaian tersebut, maka kita gunakan lafaz Allahu Akbar, ucapan yang merujuk kepada pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling kuat menghilangkan kelalaian tadi. Jadi apabila kita dah mula membengkokkan badan, cuma Imam Ghazali nak bagi tahu, apabila kita rukuk, jangan kita lengkungkan tengah tulang belakang tu. Maksud kita berdiri macam ni, sini pinggang. Jadi yang kita bengkokkan betul-betul di pinggang. Lepas tu kebanyakan orang bila rukuk dia lengkungkan badan macam ni. Maksud lengkung di sini yang tak mau. Maksud pertama sekali kaki kita kena betul-betul menghadap kiblat. Jaraknya lebih kurang 4 jari tadi. Jadi apabila kita rukuk, pastikan badan tu tegak. Badan yang tegak ni, kekalkan tegak. Cuma kita, istilahnya kita kepaknya di pinggang saja. Jangan kita lengkungkan macam ni. So kalau kita lengkungkan macam ni, faedah rukuknya tak dapat. Faedah dari segi jasmani lah, maksudnya meregangkan ruas-ruas tulang belakang tu tak berlaku. Sebab kita lengkungkan macam ni. Jadi suatu pertama, kaki tu kena betul-betul menghadap kiblat. Betul Imam Ghazali akan beritahu kaki lurus. Maksudnya jangan kita lengkungkan dekat lutut tadi. Lutut tu semua lurus. Lepas tu turun pelan-pelan, tanpa melengkungkan badan, dan betul-betul kepakkan dekat pinggang saja. Turun pelan-pelan sampai kita rasa regangan dekat belakang lutut tadi. Jadi itu barulah rukuk yang sempurna. Maksudnya boleh meregangkan semua urat-urat saraf yang berada di punggung, di pinggang, di belakang lutut. Dan paling penting sekali, dia meregangkan ruas tulang belakang dan boleh mengubat sakit tulang belakang tadi. Jadi apabila kita dah sampai, dah tundukkan badan tadi, jadi Imam Ghazali kata wa ayyada'a, meletakkan rahataihi, kedua tapak tangannya, ala, ke atas, rukbataihi, dua lututnya, kepala lututnya, fir ruku'i, pada ketika ruku'. Maksudnya jangan kita letak di bawah lagi. Sebab kalau ni lutut, lepas tu kita letak tangan di bawah lagi, maka badan tu akan lebih tunduk. Jadi kita nak sekarang ni badan tadi tegak, membentuk sudut 90 darjah.
Wa asabi'uhu, dan jari-jarinya. Mansyuratun, muwajjahatun. Mansyuratun maksudnya jangan genggam. Maksud buka kan, tu makna mansyurah. Kita buka kan kita punya jari-jari tadi. Muwajjahatun, dan dihalakan ke kiblat. Maksudnya lutut kita letak macam ni, jadi jari tu dia hala ke kiblat. Kerana kiblat ialah arah yang paling mulia. Nahwal qiblat ni maksudnya ingatkan kepada kita sembahyang tu ingat kepada Allah lah, kepada kiblat, kiblat jasmani dan rohani. Ala tulis saq, di atas panjangnya saq. Saq ni betis tadi. Maksudnya ni lutut, yang ni kita punya betis. Kita letak ni macam ni. Jangan kita rukuk letak ke tepi macam ni. Atau bertangan tadi kita genggamkan di atas lutut. Jadi itu cara nak meletakkan tangan di atas dua lutut. Wa an yansiba, dan menegakkan rukbataihi, dua lututnya. Wala, dan tidak. Yasni, membengkokkan. Yasniyahuma, membengkokkan kedua-dua lututnya. Itu kita maklum lah, maksudnya biarkan, jangan kita bengkokkan ke depan kaki. Maksudnya biar kaki tadi betul-betul lurus. Kemudian Imam Ghazali kata wa an yamudda, memanjangkan zahrahu, belakangnya. Mustawiyan, lurus. Ini kita bincang tadi, masa kita rukuk, maksud jangan kita lengkungkan macam ni. Belakang tadi jangan kita lengkungkan, bahkan kita lurus betul-betul. Lepas tu kalau boleh kita regangkan ke depan, tolakkan ke depan tulang belakang ni. Cuma cara nak tolak tu dengan tangan tadi. Maksud bila tangan kita letak di atas lutut, maka kalau kita tolakkan badan ni dengan kita menolak tangan di atas lutut tadi. Maksud kita tekan sikit tangan kita di atas lutut tadi, maka badan kita akan meregang ke hadapan. Jadi tu Imam Ghazali kata wa ayyamudda zahrahu, dia memanjangkan bahagian belakangnya. Mustawiyan, dalam keadaan lurus. Wa an yakuna, dan adalah unuquhu, tengkuknya. Wa ra'suhu, dan kepalanya. Mustawiyaini, lurus. Ma'a zahrihi, bersama-sama tulang belakangnya. Kas safihah, seperti sekeping papan. Al-wahidati, yang satu. La yakunu, tidaklah. Ra'suhu, kepalanya. Akhfada, lebih rendah. Wala, dan tidak juga. Arfa'a, lebih tinggi. Maksudnya bila kita rukuk tadi tu, kena pastikan kepala dengan bahagian tulang belakang ni sama. Maksudnya jangan kita dongakkan kepala ke depan. Ada orang ni rukuk, dia dongakkan kepala ke depan. Ataupun rukuk tadi dia masukkan kepala ke dalam. Jadi tujuannya ialah nak meluruskan tulang belakang yang bermula daripada bawah tengkorak tadi sampailah kepada pinggang, supaya saraf tadi boleh terbuka segala ruangnya dan mengalirkan darah yang penuh kepada bahagian tengah badan. Dan untuk lelaki, maksudnya rukuk tadi dia berfaedah kepada prostat lelaki, mengelakkan waliyazbillah penyakit yang biasa kena di situ. Wa ayyujafiya, menjauhkan, menjarakkan mirfaqaihi, dua sikunya, an, daripada jambaihi, dua tepi badannya. Ini kita maklum lah, maksud lelaki, masa dia rukuk tadi tu, tangan dia lurus macam ni. Maksud tangan dia ni, lututnya kat sini, ini kepalanya, tangannya lurus macam ni. Jadi sekurang-kurangnya dia boleh tekan pada tangannya, jadi badannya akan jadi lurus. Bila dia tekan dekat sini, badannya akan memanjang lurus. Wa tadummu,
dan merapatkan. Al-mar'atu perempuan. Mirfaqaiha dua sikunya. Ila kepada. Jambaiha dua tepi badannya. Jadi keadaan tersebut berbeza dengan perempuan. Maksudnya perempuan dia punya tangan ni macam ni. Maksudnya ni badan dia tetap kena lurus juga. Sebab itu ialah senaman bagi tulang belakang tadi dan kepada lutut peha tadi. Tapi cuma tangan dia rapatkan macam ni. Maksudnya jangan diluruskan macam ni, dia rapatkan kepada badannya. Tapi tetap rukuk tadi kena buat rukuk yang betul juga. Mesti tegang. Tu rukuk yang betul kita akan rasa tegang di belakang lutut tadi. Saraf tu kita akan tarik dia. Urat-urat di belakang tu lah semasa kita rukuk tadi. Jadi itu dari segi pergerakan, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita cara rukuk yang sempurna. Pergerakan zahir jasad. Jadi setelah kita dah betul-betul rukuk, wa an yaqulah, hendaklah dia berkata, subhana, penyucianku, Rabbiya, kepada penjagaku, Al-Azimi, yang maha agung. Salasan, 3 kali. Jadi secara umumnya, solat yang kita lakukan, kemuncaknya ialah pada berdiri. Maksudnya berdiri itu ialah doa. Semasa kita berdiri, kita diwajibkan membaca satu doa, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Fatihah ni ialah doa. Doa supaya kita tadi dimasukkan di dalam sirat mustaqim. Doa supaya tadi kita boleh mentaati allazina an'amta alaihim. Doa supaya kita tadi na'budu, hanya menyembah Allah. Doa supaya wa iyyaka nasta'in, kita hanya minta tolong dengan Allah. Jadi bila kita dah berdoa, kita mestilah berusaha. Sebab doa semata-mata, berdiri doa tanpa usaha menyalahi ajaran di dalam agama Islam. Jadi apabila kita berdoa untuk dimasukkan di dalam sirat mustaqim, dan kita berdoa supaya mentaati, tunduk dan patuh kepada allazina an'amta alaihim. Jadi persoalannya, apakah usaha? Usaha yang kita nak buat ialah 2 perkara, rukuk dan sujud. Jadi apabila kita rukuk tadi, maksud kita menjadikan badan kita ni tunduk. Tunduk, bila kita tunduk tadi, kita baca subhana wa bihamdihi. Maksud bila kita tunduk tadi, maksud kita suruh badan kita tunduk dan kita baca subhana, moga-moga Allah menyucikan daku. Subhana tu maknanya kita menyucikan Allah, tapi Allah tu maha suci. Apabila kita niat menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan membalas dengan penyucian. Kita niat menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas kepada kita dengan penyucian sifat mazmumah. Jadi sifat mazmumah yang paling mengganggu manusia ialah aba wastakbara, yang mengganggu iblis tadi. Maksudnya enggan, keengganan dan kesombongan. Jadi maksudnya kenapa kita dah doa? Sebab bila dah doa nak masuk dalam sirat mustaqim, tak ada jalan untuk masuk dalam sirat mustaqim tadi, mestilah orang tadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kita minta supaya Allah Taala bagi hidayah kepada kita, tapi kita bersifat dengan sombong. Sombong tu maksudnya iblis dia minta supaya dia didekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia dipertingkatkan lagi ibadatnya. Sebab dia dah beribadat lama dah. Jadi Allah Taala bangkitkan guru. Bila dah dibangkitkan guru, dia tak boleh rukuk dan sujud. Itu masalah sekarang. Jadi sekarang ni kita doa, kita berdiri, kita doa, ihdinas siratal mustaqim allazina an'amta. Kita minta lah cikgu, kita minta allazina an'amta. Tapi persoalannya, bila kamu dah minta, kamu kena bersedia. Persediaan yang perlu ada pada diri kamu ialah tiada sombong, tiada takabur, tiada istikbar, tiada meninggi diri. Kerana sekiranya selagi kita ada sombong, meninggi diri, kita akan bersifat dengan sifat iblis saja.
tak boleh tunduk kepada guru. Maksudnya arahat, maksudnya pertama tunduk pun tak mau dah. Pertama mencari guru pun tak mau. Kan duduk di bawah guru pun tak mau. Dan akhir sekali bergurulah dengan makhluk jahat seperti syaitan. Jadi apabila kita rukuk, sebab tu rukuk ni dia tak suruh baca Quran. Sebab rukuk ni ialah apa dia? Usaha merendahkan diri. Rukuk dan sujud yang kita nak buat ni, dia ialah satu usaha supaya kita tadi merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi bila kita usaha berukuk dan sujud, apa bacaan nak baca? Kita bacalah subhana, moga-moga Allah menyucikan kita daripada sifat takabur tadi. Wa bihamdihi, dan kita niat supaya Allah Ta'ala gantikan bihamdihi dengan sifat kepujian. Sifat mahmudah tadi. Sifat yang dipanggil tawaduk, merendah diri. Jadi kalau kita rukuk dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita mestilah boleh tunduk kepada guru. Kita mestilah boleh tunduk kepada orang yang membimbing kita. Pertama sekali kita akan cari dulu guru tersebut, sebab kita minta ihdinas sirat. Kemudian kita boleh tunduk kepada guru dan kita boleh mendengar arahan. Sebab tunduk dan mendengar arahan ni penting. Kita ada guru, tapi guru bagi arahan kita tak buat, apa faedah? Masa kita pergi sekolah, kita nak belajar, tapi guru tu bagi kerja rumah tak buat. Kan, guru tu bagi latihan tak buat. Jadi bila nak pandai? Tak dapat apa pun daripada sekolah kan? Jadi sama juga bila kita masuk dalam sekolah ibadat kan? Jadi guru akan bagi arahan. Kamu baca ni, selawat ni, zikir macam ni, buat macam ni. Jadi yang penting ni pada kita ialah taat tadi. Jadi kalau kita taat, baru kita dapat hasilnya. Kan, wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau guru bagi arahan tak buat, itulah maknanya rukuk belum sempurna. Rukuk belum sempurna dan sujud belum sempurna. Sebab rukuk dan sujud ni ialah usaha untuk kita tadi boleh mencapai doa Fatihah tadi. Sebab dalam Fatihah kita berdiri berdoa. Jadi dah doa saja, apa usaha yang kamu nak buat ni? Doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, apa usaha ni? Usaha ni rukuk dan sujud lah. Jadi apabila kita rukuk, kita berusaha supaya kita ni rendah diri. Apabila kita rukuk, kita berusaha supaya buang sifat takabur tadi, masukkan sifat tawaduk. Jadi sebab itulah bacaan pada ketika rukuk ialah subhana, penyucian. Kita niat supaya bila kita rukuk dari tu, kita disucikan daripada kedegilan, tak dengar arahan, sombong, rasa pandai, rasa cerdik, rasa boleh buat sendiri. Maksudnya tak perlu nak bergantung kepada guru. Kita sendiri dah belajar, kita dah mengaji kitab. Itulah masalah yang berlaku kepada Yahudi. Yahudi ni dia ialah ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya orang yang amat cerdik. Maksudnya orang mengaji. Tapi disangka dengan pengajian dia semata-mata tu, dia boleh menandingi guru. Maksudnya dia ingat dia dah mengaji, dia dah ada kitab Taurat, dia dah ada ilmu macam-macam. Dia rasa dia dah tak perlu lagi dah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah kesilapannya. Kan setinggi mana pun kamu punya ilmu kitab, rahsia ilmu tu dia tetap ada pada guru ni. Kuncinya ada pada guru yang mengajar tadi. Khalifah Rasulullah SAW. Jadi penulis kata di sini, bacaan bahasa ketika rukuk ialah Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kalau dalam ihya ni dia tak ada kalimat wa bihamdihi. Dia hanya ada kalimat Subhana Rabbiyal Azim. Dan itu sememangnya asal dalam periwayatan hadis memang ada ayat tu saja, Subhana Rabbiyal Azim. Kerana fokus utama ialah apa dia? Penyucian tadi. Maksudnya bila kita rukuk, kita niatlah supaya Allah Ta'ala sucikan kita daripada sombong tadi. Sucikan kita daripada degil tak mau dengar arahan. Maksudnya kalau tak degil tak mau dengar arahan, macam mana nak berjaya? Macam mana nak ditingkatkan amalan sebab tak dengar arahan? Kan guru kata berzikir, tak berzikir. Kan guru kata hari Jumaat selawat, tak selawat. Kan guru kata pagi baca Yasin, tak baca Yasin. Jadi macam mana nak meningkat? Jadi dalam bacaan yang asal, periwayatan ialah Subhana Rabbiyal Azim semata-mata. Cuma dalam riwayat yang lain, setengah ulama meriwayatkan, dia kata tambahlah wa bihamdihi. Walaupun sebenarnya bila kita kata Subhana tu, dia dah merangkumi dah wa bihamdihi. So apabila kita kata Maha Suci, maka lazim daripada Maha Suci ialah bersifat dengan segala kesempurnaan. Jadi Imam Ghazali kata salasan 3 kali. Wa ziyadatu, dan melebihkan. Ila sab'ati, kepada 7. Wa ilal 10, dan kepada 10. Hasanun, ialah amat baik. Syaratnya illam yakun imaman, sekiranya dia tidak menjadi imam.
Jadi inilah yang kita nak usahakan sekarang. Maksud kita yang dah dewasa ni. Maksudnya daripada dulu kita bacanya 3 kali. Jadi sekarang cubalah baca lebih. Dan Imam Ghazali kata bacalah sampai kepada 7. Sebab 7 ialah bilangan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kepada bilangan 10, tilka asyaratun kamilah. Dia ialah satu bilangan yang sempurna. Dan setengah kitab dia kata 11. Kan maksudnya bilangan ganjil. Jadi baca subhana rabbiyal azim dan kita dah bincang tadi. Tambahlah wa bihamdihi kan sebagaimana kita dah maklum dan kita dah baca selama ni. Summa yartafi'u. Jadi ni bacaan yang asas. Maksudnya Imam Ghazali dia cuma sebut satu saja bacaan daripada bacaan-bacaan rukuk ni. Jadi kalau kita rajin kita tambahlah bacaan yang lain seperti subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Tu kita dah biasa hafal kan, kita dah biasa dengar. Jadi kita baca je semasa rukuk tadi. Lepas tu dia ada satu doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maksudnya satu-satunya doa yang ada dalam rukuk tadi ialah Allahumma ighfirli. Maksudnya kalau kita tak hafal yang muqaddimah je subhanakallahumma wa bihamdika tadi, Allahumma ighfirli, kita baca Allahumma ighfirli pun sudah. Maksud kita niatlah aku tengah rukuk ni, wahai Allah Ta'ala, ampunkanlah dosa degil aku ni. Dan ampunkanlah dosa iblis tadi ni. Dosa mengikut iblis yang tak mau sujud ni. Tak mau rukuk, tak mau merendah diri. Mintalah ampun daripada Allah Ta'ala. Lepas tu dia ada ayat-ayat yang lain lah. Seperti Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basri sampailah habis tu. Jadi tu boleh dihafal. Maksudnya dia ada 4 bacaan. Yang tasbih ni 1. Lepas tu subuhun kudusun tadi 2. Lepas tu minta ampun. Allahumma firli. Sukanya baca je lah Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Baca. Kalau tak ingat depan-depan tu baca Allahumma firli. Doa lah. Kan doa Allahumma firli tu banyak apa tak apa. Tengah rukuk tu baca Allahumma firli. Allahumma firli. Tak apa baca je. Dan kalau kita baca tasbih pun niat lah. Bila kita baca subhanah, kita niatlah diri kita dibersihkan. Bila kita baca wa bihamdihi, kita niatlah supaya Allah Ta'ala gantikan dengan sifat yang baik. Jadi sekurang-kurangnya selepas 10 tahun, 20 tahun, kurang dah sifat sombong tadi. Boleh kita tunduk kepada guru. Dan susahnya nak tunduk kepada guru ni sebab guru ni manusia seperti kita. Jadi kita rasa, apa lebihnya kau pada aku? Itulah masalah kesombongan manusia. Dia tak boleh tunduk kepada sesama manusia. Jadi apabila kita dah sempurna rukuk dan kita dah niatkan segala bacaan-bacaan di dalam rukuk, jadi Imam Ghazali kata summa yartafi'u. Kemudian dia mengangkat ataupun mengangkat dirinya minar ruku'i, daripada rukuk, ilal qiyam, kepada berdiri, wa yarfa'u, dan mengangkat yadaihi, 2 tangannya. Maksudnya apabila kita rukuk tadi, apabila kita dah mula berdiri, kita angkat tangan kita. Sami'allahu liman hamidah. Boleh. Cuma pada ketika bangkit daripada rukuk ni, bacaannya bukanlah Allahu Akbar. Bahkan wa yaqulu, berkata. Sami'a, mendengar. Allahu, oleh Allah. Liman, akan seseorang. Hamidahu, memujinya. Jadi kalau dalam setengah kitab-kitab bahasa, kita bincangkan lafaz sami'a. Sami'a ialah kata kerja muta'addi. Maksudnya kata kerja transitif yang menjangkau maknanya kepada objek lain, kepada sesuatu selain daripada pelaku. Sami'a Zaidun kalaman. Zaid mendengar sesuatu percakapan. Jadi asal kata kerja sami'a, dia tak perlu kepada lam. Sami'allahu man hamidahu, itu asalnya. Sekiranya sami'a dengan makna asal sami'a, dia tak perlu kepada lam tadi. Tapi ulama kata
apabila mereka mengkaji lafaz sami'a, yang dimaksudkan dengan pendengaran ialah al-istijabah, perkenan. Maksudnya penerimaan tadi. Maksud sekarang ni semualah puji Allah Ta'ala. Kita puji kan dalam sembahyang, kita puji dengan baca Fatihah, kita puji semasa membaca Quran. Cuma soalannya Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Pujian yang kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kita dah rukuk tadi, kita dah puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam rukuk tadi, maka kita berdiri, kita doa sami Allah, moga-moga Allah memperkenankan. Boleh faham tak maknanya? Sami'a tu memanglah kata kerja madi, maksudnya telah mendengar. Asal mana sami'a, telah mendengar. Tapi apabila kita sebut sami Allah, dia dengan mana istajaballahu liman hamidahu. Maknanya memperkenankan Allah Ta'ala. Memperkenan tu maknanya menerima pujian tersebut. Jadi pujian ialah satu amalan. Sebab kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ialah pujian kepada Allah. Jadi soalannya, bila kita baca Alhamdulillah, Allah Ta'ala terima ke tidak? Kan maksudnya kalau kamu mengenal Allah, kamu memuji dengan sebenar perasaan kamu, maka Allah Ta'ala terima. Tapi sebaliknya, jadi masa kita bangun daripada rukuk tadi, kita katalah moga-moga Allah memperkenankan. Man hamidahu, siapa sahaja yang memujinya, termasuklah diri kita. Man tu maknanya sesiapa sahaja. Hamidahu, yang memuji Allah. Jadi kita niatlah juga diri kita. Dan kita niat juga siapa dia? Semualah orang yang sembahyang bersama-sama kita. So bila kita beribadat, kita tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh buat seorang-seorang tu maksud kita buat secara berjemaah. So tu bila kita baca Fatihah, kita kata iyyaka na'budu. Na'budu maknanya apa? Kami menyembah. Kami menyembah tu ramai. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang, kita tetap niatnya kami menyembah juga. Itulah kepentingan berjemaah. Jadi apabila kita doa pun kita niat. Bukan Allah Ta'ala terima doa kita seorang saja, ataupun pujian kita seorang. Kita niatlah agar Allah Ta'ala menerima semua yang sembahyang berjemaah bersama-sama kita. Terima pujian tu daripada imam, kan? Terima pujian daripada orang kiri kanan kita. Jadi itu kepentingan kita menghadirkan rasa berjemaah. Dan sekiranya kita bersendirian sekalipun, kita tetap juga kata iyyaka na'budu. Kan sebab kita kena sentiasa hadir. Masa-masa sentiasa hadir, di dalam hati kita mengingati wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita sembahyang berseorangan, sebenarnya kita sembahyang tidak tetap bersama-sama dengan wasilah di dalam hati kita. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidahu wa yatma'innu. Dan dia tadi berhenti sebentar. Fil i'tidal. Yatma'innu ni ialah salah satu rukun yang kita istilahkan sebagai tuma'ninah. Tuma'ninah tu maksudnya tetap, tidak bergerak. Jadi kita berhenti sekejap semasa i'tidal tadi, tidak bergerak. Wa yaqulu, dan dia berkata Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Terjemahannya, Rabbana, wahai penjaga kami. Rabba tu ada banyak makna lah. Salah satu maknanya mencipta, mentadbir, menghidupkan. Cuma semua tu untuk memudahkan kita faham, termasuk di bawah makna penjaga. Ayat Allah Ta'ala yang menjaga kami. Menjaga tu maksudnya daripada tak ada kepada ada, menjaga dalam perut ibu, menjaga kita daripada kecil, menjaga kita dengan tangan dua ibu bapa kita. Laka, hanya kebagi kamu lah alhamdu, kepujian. Mil'a, memenuhi. As-samawat, semua langit. Wa mil'a, dan memenuhi. Al-ardi, bumi. Wa mil'a, dan memenuhi. Ma, apa sahaja. Syi'ta, yang kamu kehendaki. Min syai'in, daripada segala sesuatu. Ba'du, setelah itu.
Maksudnya dia nak bagi tahu kepujian tadi meliputi langit, bumi dan segala-gala selepas itu. Apa makna segala-gala selepas itu? Maknanya langit dan bumi ni dia tidak berkekalan. Langit dan bumi ni dia sentiasa lenyap dan wujud. Sentiasa lenyap dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa lenyap dan sentiasa dizahirkan. Jadi langit dan bumi ni dia tak putus kan? Dia sentiasa berkekalan. Apabila Allah Ta'ala tukar langit dan bumi, tukar kepada alam akhirat, semua tu dia akan bertukar, satu lapis demi satu lapis sampai tiada penghujung. Maksudnya kalau kita buat video ataupun kita tengok wayang, dia ada penghujung kan? Maksudnya apabila kita paparkan filem tadi tu, dia akan ada habis, 2 jam habis. Tapi persoalannya, gambar yang kita lihat sekarang ni, gambar langit dan bumi ni, dia tiada penghujungnya. Gambar syurga, akhirat, semua tu dia tak ada penghujung. Jadi kalau kita sebut langit dan bumi saja, kita akan terberhenti di situ. Jadi nak bagi tahunya, selepas langit dan bumi tu, segala apa saja yang akan Allah Ta'ala zahirkan selepas tu. Sama ada kita nampak sekarang, yang belum kita nampak, yang akan datang, yang telah lalu, semua tu bersifat dengan apa dia? Alhamdu, kepujian. Mana kita tengok pokok, itu dah lambang kepujian kepada Allah. Kita tengok binatang, itu dah lambang kepujian kepada Allah. Dan yang paling penting sekali, tengok manusia lah. Manusia itu adalah lambang kepujian Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia boleh melihat, oh bagus manusia ni. Manusia boleh berjalan, kan? Manusia ni boleh berkomunikasi, manusia ni boleh dia bermasyarakat. Itu semua adalah lambang kepujian Allah Taala. Jadi kenapa pula bila kita tengok diri kita, kita terlupa kepada Allah? Kan kita tengok diri kita ni ada beberapa banyak nikmat yang Allah Taala bagi. Jadi kesemua tu ialah sepatutnya mengingatkan kita kepada alhamdu, kepujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bacaan yang kita baca semasa kita i'tidal. Dan ada bacaan yang lain seperti ahlas sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulli laka 'abd, la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi itu pun boleh hafal lah. Kan cari nanti bacaan tersebut, hafalkan, baca semasa i'tidal. Kemudian Imam Ghazali kata wala yutawwilu, tidaklah memanjangkan, hadzal qiyama, berdiri ini. Maksudnya berdiri i'tidal ni, sekarang kita dah masuk pada i'tidal. Maksudnya apabila kita berdiri pada i'tidal, Imam Ghazali kata janganlah dipanjangkan sangat. Sebab kita tadi masa kita rukuk, kita dah 50% daripada merendah diri itu kita dah usahakan. Maksud kita dah separuh badan ni kita dah rendahkan. Jadi kita dah menyediakan badan kita ni untuk lebih rendah lagi. Jadi kita berdiri ni sekadar untuk mengambil nafas. Kan asalnya berdiri untuk mengambil nafas, kemudian kita sujud lebih rendah lagi untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asal i'tidal dia ialah rukun untuk memisahkan, rukun pendek dia panggil, memisahkan antara rukuk dan sujud. Jadi Imam Ghazali kata kalau semayang yang biasa tak perlu dipanjangkan sangat. Illa, kecuali fi salatit tasbih, pada solat tasbih. Itu kita maklumlah, kita berdiri pun kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita maklumlah kenapa kita kena sembahyang tasbih. Maksudnya sembahyang tasbih ni bertujuan untuk membuang sifat-sifat jahat tadi. Sebab tasbih kita kena maklum maknanya penyucian. Dan Allah Ta'ala sememanglah maha suci. Jadi kita pun tak boleh nak menyucikan Allah Ta'ala. Jadi cuma apabila kita menyebut subhanallah, Allah Ta'ala akan membalas seperti yang kita cakap. Apabila kita doa supaya Allah disucikan, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan penyucian itu kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana apabila kita doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita doa Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Nabi SAW dan pengagungan, Allah Ta'ala akan patahkan balik rahmat dan pengagungan tu pada diri kita. Jadi Imam kata jadi kita boleh panjangkan i'tidal ni pada ketika solat tasbih. Itu kita maklumlah, kita akan baca tasbih tersebut sebanyak 10 kali. Ataupun solat kusuf. Solat kusuf ni maksudnya merujuk kepada beberapa riwayat
yang meriwayatkan tentang solat kusuf. Maksud solat kusuf yang kita dah belajar sebelum ni, di dalam mazhab Syafi'i, i'tidal tidak dipanjangkan. Maksud dalam mazhab Syafi'i, i'tidal, duduk antara dua sujud tidak dipanjangkan semasa solat gerhana. Tapi ada satu riwayat yang menyatakan bahawa apabila Nabi i'tidal, Nabi akan i'tidal dengan panjang. Apabila Nabi rukuk, masa sahabat yang tengok Nabi rukuk masa gerhana tu, Nabi rukuk seolah-olah tak mau bangun lagi dah. Dan apabila Nabi i'tidal dengan panjang, sahabat kita seolah-olah Nabi tak mau sujud lagi dah. Jadi sememangnya ada riwayat yang mengatakan i'tidal pada ketika solat gerhana dipanjangkan untuk membaca tasbih tadi. Membaca tasbih, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kegelapan hati semasa berlakunya gerhana tadi. Jadi Imam Ghazali pegang kepada riwayat yang mengatakan dipanjangkan juga i'tidal pada ketika solat gerhana. Was-subhi, dan pada ketika subuh. Subuh ni pun ada satu bacaan lah yang kita disunatkan baca, iaitu doa kunut. Wa yaqnutu, dan membaca kunut. Jadi kunut ni dari segi bahasa ialah ta'atun. Kunut dia, ada orang kata kunut tu maknanya berdiri, kan ada orang kata kunut tu maknanya doa. Dari segi bahasa, asal qaf, nun, ta tadi, 3 huruf tu, apabila dia bergabung, dia merujuk kepada ta'atun fid din, ketaatan di dalam agama. Jadi bila kita baca doa kunut tu, kita sebenarnya berdiri membaca doa untuk menzahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa supaya Allah jadikan kita ni ahli ketaatan. Cuma dekat sini bila yaqnutu ni kita terjemahkan dengan membaca doa kunut fis subhi, pada solat subuh, fil raka'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua, bil kalimatil ma'thurati, dengan kalimat-kalimat yang diriwayatkan, qabla sujudi, sebelum kita tadi sujud. Jadi sebagai penutup ni kita, sebab Imam Ghazali dia bincang doa kunutnya di sini saja. Jadi sebagai makluman kepada kita, apabila kita berdoa, doa kunut tadi, dia dimulakan dengan Allahumma hdini fi man hadaita. Maksud kita minta sama seperti doa Fatihah, ihdina, minta hidayat. Dalam ihdina kita kata ihdina, berilah hidayat kepada kami untuk masuk di dalam sirat mustaqim. Dan di dalam Fatihah kita sebut allazina an'amta, bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat. Jadi dalam doa kunut ni, dia tak sebut satu perkara, iaitu sirat mustaqim tak sebut. Tapi dia sebut orang tadi tu. Dia sebut orang yang kita kena bersama-sama. Jadi kita kata Allahumma hdini, wahai Allah Ta'ala, berilah hidayat kepadaku fi man, bersama-sama. Fi kan dia merujuk kepada makna ma'a, maknanya bersama-sama. Fi man hadaita, bersama-sama dengan orang yang telah kamu beri hidayat. Dan itu ialah kaedah umum dalam semua ilmu. Maksud kalau kita nakkan anak kita mahir membaca Quran, kita kena letaklah dia bersama-sama dengan pakar membaca Quran. Letak je anak tu, kan, suruh guru tu ajar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti bila anak kita balik lepas 3 tahun, dia mahir membaca Quran. Jadi soalannya, kenapa dia mahir tadi? Sebab ma'a, dia bersama-sama orang yang membaca Al-Quran. Jadi soalan sekarang ni, bila kita semahyang, kita doa ihdini, apa yang kita nak minta? Kita nak minta kita tadi dimasukkan di dalam sirat. Jadi orang yang ada di atas sirat tadi ialah man hadaita, orang yang telah kamu beri hidayat. Jadi kalau kita nak berada di atas sirat mustaqim, kita doalah supaya bersama-sama mereka. Jadi dia bukan doa kunut, dia bukan semata-mata minta hidayat. Dia minta hidayat yang disertakan dengan bersama-sama. Sebab tu dia tak habis Allahumma hdini wa'afini wa tawallani, tak. Sebab 3 peringkat tadi tu, hidayat, keselamatan dan lantikan. Tiga tingkatan ni, dia mesti ma'a man hadaita. Dia mesti bersama-sama dengan guru.
Peringkat pertama ialah bagi hidayat. Maksud guru akan mengajarkan kepada kita macam mana nak beribadat. Macam mana nak berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu peringkat kedua yang akan diajar kepada kita, wa'afini, selamatkan daku. Afini ni maknanya selamatkan kita daripada dosa. Dosa zahir dan dosa batin. Dosa zahir ni kita maklum, merompak, mencuri, berzina, minum arak. Tapi yang kita takutnya dosa batin tak selamat lagi. Dosa batin macam kita bincang tadi tu lah. Tak mau tunduk kepada Allah Ta'ala, tak mau tunduk kepada hukum Allah Ta'ala, tak redha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sombong, bongkak, takabur. Itu sebagai dosa batin. Jadi kalau betul kita dah mendapat hidayat bersama-sama dengan guru, guru tu akan naikkan kita kepada peringkat yang kedua, iaitu keselamatan daripada dosa. Wa'afini tadi, itu yang kita minta. Ihdini fiman, wa'afini pun fiman juga. Jadi selagi mana kita duduk dengan guru tu, kita ada harapan untuk diselamatkan daripada dosa batin. Kemudian kemuncak ni ialah watawallani. Allah Ta'ala lantiklah daku sebagai ahli ibadatnya. Dan lantikan tu pun mesti kena ada guru juga. Kan sebab guru tadi yang mengesahkan, oh anak murid ni dah layak menjadi ahli ibadat. Oh anak murid ni dah layak untuk beramal kepada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Habis 3 tingkatan ni cikgu dah tak ada dah. Sebab lepas tu kita kata apa dia? Wa barik li fi ma a'taita. Dah selesai guru tu ajar kita. Kan maksudnya dia dah ajar kepada kita hidayat. Dia dah ajar kepada kita macam mana nak menyelamatkan diri daripada dosa. Dan dia dah sampaikan kita kepada Allah sehingga Allah melantik kita menjadi kekasihnya. Maka pada ketika itu tunggu je lah. Wa barik li fi ma a'taita. A'taita tu maksudnya kurniaan Allah. Habis kita 3 tingkatan ni, akan datanglah kurniaan Allah macam-macam. Kurniaan Allah tu kita tak tahulah. Ilmu Allah telah bagi, rezeki di dunia, kesihatan, apa lagi, kefahaman, macam-macam rezeki yang Allah akan bagi lah. Cuma kita minta wa barik li fi ma a'taita. Apa saja yang Allah bagi selepas kita melalui 3 tingkatan ni, kita minta supaya diberkati rezeki tersebut. Lepas tu bila kita dah ada nikmat tadi, dia akan jadi satu masalah. Masalah ni ialah sesiapa yang ada nikmat, Allah Ta'ala akan uji dengan orang yang hasad dengki. Kullu zi ni'matin mahsud. Setiap orang yang ada nikmat tadi, dia mesti ada puak yang hasad dengki ke atas dia. Jadi kita doa, waqini syarra ma qadaita. Jadi doa kunut tu 5 tu lah. Kan 3 tingkatan ni, hidayat, keselamatan dosa zahir dan batin, dan lantikan. Lantikan sebagai hamba Allah ni mesti di bawah bimbingan guru. Sebab tu dia ada, berilah hidayat bersama-sama dengan guru yang dah diberi hidayat. Selamatkan aku daripada dosa bersama-sama dengan guru yang telah selamat. Sebab orang dah selamat daripada dosa, baru dia boleh ajar orang lain. Baru dia boleh beritahu, ni kamu ni bercakap ni sombong ni. Ni perbuatan ni tak betul. Ini perbuatan ni ada ujub dekat sini. Baru kita boleh selamat daripada dosa. Dan dia yang akan bimbing kita sampai kita layak untuk mendapat jawatan hamba Allah. Jawatan sebagai Abdullah, sebagai orang yang memperhambakan diri kepada Allah. Jadi bila dah selesai, dia pun lepaslah kita. Sebab dia ada ramai murid lain lagi nak ajar. Kan maksudnya, universiti, kita dah habis dapat PhD, kita keluarlah daripada universiti tu. Sebab ada orang baru pula nak masuk belajar. Cuma bila kita dah ada sijil, PhD ataupun sebagainya, adalah kurniaan Allah Ta'ala bagi. Lebih kurniaan ni daripada orang lain yang tak ada sijil yang tinggi. Cuma apabila kita dah ada kelebihan, kan Allah Ta'ala dah beri kepada kita kemurahan, keramat dan sebagainya, akan datanglah gangguan. Jadi gangguan itulah yang kita kena minta lindung. Waqini syarra ma qadaita. Mintalah lindung, peliharalah aku daripada kejahatan yang telah engkau takdirkan. Ini 5 doa kunut ni. Dia ialah perjalanan ibadat kita. Jadi kita tengoklah kita duduk dalam ihdini ke? Atau kalau kita berada dalam afini ke? Kita dah berada dalam tawallani ke? Ataupun kita dah dapat keberkatan kurniaan tu. Ataupun kita sekarang ni sudah berada di peringkatnya tertinggi. Jadi kita tengok keadaan kita masing-masing. Kalau selagi ihdini fi man hadaita, kalau man hadaita ni tak jumpa lagi, maknanya kita tengah duduk di tingkat 1 ni lah. 10 tahun baca doa kunut pun tengah duduk di situ lah, sebab tak jumpa lagi man hadaita ni. Maksud kita kata kepada anak kita, pergilah belajar matematik. 10 tahun kita kata kepada dia, belajarlah matematik. Dia tak jumpa cikgu matematik. Jadi dia tetap tak menunaikan arahan lagi. Kita kata kepada dia, pergilah belajar matematik. Tapi 10 tahun, 20 tahun dia tak pergi jumpa lagi cikgu matematik. Jadi pertama matematik pun tak pandai-pandai. Kan lepas tu arahan pun dia tak laksanakan. Jadi nak melaksanakan arahan tadi, nak arahan belajar matematik tu, carilah guru yang boleh mengajarkan kita matematik tersebut. Lepas tu bersama-sama dengan guru tersebut,
taatlah arahan guru tadi. Guru tu kata buat latihan, kita buat latihan. Dia kata cara kira macam ni, kiralah macam ni. Kan berapa banyak latihan nak buat sehari, buatlah. Jadi tu faedah bersama-sama tadi supaya boleh diajar dan dibimbing. Jadi doa kunut dia ialah apa dia? Dia ialah sambungan kepada surah Fatihah. Fatihah disebut satu saja, ihdini. Dia sebut ihdini, dia sebut sirat mustaqim, dia sebut allazina an'amta alaihim. Bila tiga ni dah bergabung, maksud kita dah ada allazina an'amta alaihim, lepas tu kita dah duduk di atas sirat mustaqim, dia akan naik kepada peringkat kedua, afini. Hidayat tu ialah ajaran ni. Ajaran pertama, bimbingan guru tu. Peringkat kedua selepas kita sempurnakan ajaran doa Fatihah ni, naik tingkat kedua ni ialah afiat, wa'afini tu. Lepas tu sempurna afiat tu, dia akan naik kepada peringkat ketiga, tawallani. Moga-moga Allah melantik kita sebagai kekasihnya. Melantik kita, menerima kita sebagai hambanya. Sebab kita takut kita tak jadi hamba Allah, meninggal tak tahu jadi hamba siapa. Jadi kita doa bersungguh-sungguhlah supaya Allah Ta'ala tadi mengurniakan tawallani tadi, ataupun diistilahkan sebagai al-wilayah. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu beberapa panduan daripada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan rukuk. Dan rukuk ni digabungkan dengan i'tidal. Jadi insyaAllah selepas ni kita sambunglah fasal yang seterusnya, as-sujudu, yang berkaitan dengan sujud. Wallahu ta'ala alam.